Nama saya Nur Aina Sofia. Okey, apa yang adik faham tentang istilah perpaduan tu sendiri? Perpaduan ni ialah menyatu padu seluruh masyarakat. Nama saya Encik Yap. Perpaduan itu saya fahamkan gabungan antara kaum, mengeratkan hubungan antara kaum-kaum, tak kira siapa-siapa kaum lah. Shanti Arumugam. Puan Shanti. Berbilang kaum. Berbilang kaum. Nama saya Aida Nabila. Perpaduan ni dia merujuk kepada kerjasama lah. Malaysia ni terdapat banyak kaum. Lepas sekarang ni kaum makin harmoni kan. Kami di Melo dari kampung Portugis. Perpaduan ialah kaum sama-sama bersatu padu, pelbagaian kaum. Nama saya Vivian Khoo. Perpaduan dia adalah gabungan antara kaum, tak kira bangsa, tak kira agama. Perpaduan tu untuk kita kukuh bersama-sama. Yang paling penting sekali masa sekarang ni kita mesti berpadu dengan semua bangsa, masyarakat, rakyat. So kita mesti saling satu sama sayang, mesti toleransi. Yasmin Hafizah. Penyatuan dan kesatuan antara kaum dan masyarakat. Saya perpaduan tu dia macam persatuan antara kaum, bangsa dan semua orang yang ada dalam negara ni. Nama saya Anpalagan. Satu hati. Kita itu sajalah. Kita syukur dengan Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Baik, begitulah tadi pandangan masyarakat di luar sana berkaitan dengan perpaduan. Pelbagai pemahaman dan pelbagai maksud tentang perpaduan itu telah mereka berikan, dan kebanyakan mereka mengaitkan perpaduan ini dengan pelbagai kaum, pelbagai bangsa yang mungkin itu contoh yang paling dekat untuk mereka ceritakan bila sebut tentang perpaduan. Dan walaupun pemahaman tentang perpaduan itu berbeza-beza, tetapi di hujungnya perpaduan itu sangat penting dalam sebuah negara pelbagai kaum seperti Malaysia yang kita cintai ini. Penonton sekalian, bersama dengan saya Cikgu Iman bin Syawal dan rancangan Sembang Perpaduan, sebuah rancangan yang akan membincangkan dalam bentuk santai dan sembang-sembang pelbagai topik tentang perpaduan kemasyarakatan, mungkin juga tentang makanan, budaya dan juga cara hidup masyarakat Malaysia yang pastinya unik. Dan dalam Sembang Perpaduan ini kita ada banyak segmen yang kita akan masukkan, antaranya yang selesai tadi, survei sosial. Juga kita ada segmen akustik patriotik, sedikit hiburan untuk dendangan dan juga hiburan kita semua, serta yang paling penting segmen Sembang Perpaduan itu sendiri. Dan saya tak nak cakap seorang-seorang pada hari ini, saya nak ajak kawan saya turut sama dalam borak-borak kita pada hari ini. Dan untuk itu jom kita Sembang Perpaduan. Tajuk apa ya nak bincang hari ini? Untuk slot yang pertama, Sembang Perpaduan, mesti tajuk yang menarik, tajuk yang dekat dengan kita semua, rakyat Malaysia yang cintakan keamanan dan juga berkaitan dengan kebudayaan. Kru, ada tak idea tajuk apa yang kita nak borak-borak pada hari ini? Kru? Sembang Perpaduan Unistoria di Melaka. Okey, tajuk yang agak menarik dan lagi menarik kalau kita boleh sembang-sembang santai dan juga dalam keadaan kita boleh borak-borak sahaja pada hari ini. Sembang Perpaduan Unistoria di Melaka. Hadirin sekalian penonton, ada 3 gabungan perkataan dalam Unistoria di Melaka. Unity atau Unistoria, Unity itu sendiri bermaksud perpaduan atau kesepaduan, padu, jitu, yang mana terhasil dalam masyarakat yang berbeza, baik dari segi warna kulit, agama dan juga budaya. Historia pula ialah perkataan yang mewujudkan sejarah atau elemen masa lampau dan juga Melaka. Negeri Melaka yang tercinta, negeri kita, yang mana bila sebut tentang perpaduan, sudah pastilah Melaka menjadi negeri yang boleh jadikan asas kepada perpaduan yang terbentuk di negara kita pada hari ini. Dan bagi berborak-borak santai
berkaitan dengan tajuk Unistoria di Melaka pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, saya ada kawan, saya ada teman yang akan sama-sama borak dengan saya, iaitu Cikgu Rama Chandra, anak lelaki Govinda Sami. Selamat datang, ya, Cikgu Rama. Salam dulu. Ya, okey. Sihat Cikgu Rama Ya, sihat. Cikgu Rama, saya dimaklumkan Cikgu Rama seorang tenaga pengajar di Kolej Yayasan Saad Air Keruh Melaka. Betul Cikgu Rama? Ya, betul sekali. Dan Cikgu Rama mengkhusus dalam bidang pengajaran apa Cikgu Rama? Saya sama macam Cikgu Iman lah. Tahu. Ya. Sama Cikgu Rama? Sejarah sentiasa di hati saya. Sejarah. Ya, Okey. history. History. Ya. Historia di Melaka. Di Melaka. Dan bila sebut tentang historia di Melaka ni, mungkin Cikgu Rama nak tambah sikit pengertian yang telah pun saya berikan tadi. Cikgu Rama nak tambah sikit ujung-ujung dia. Boleh Cikgu Rama terangkan sikit? Ya. Bila kita sebut historia ni, Melaka merupakan di mana segala-galanya bermula. Segala-galanya bermula Yes. Maksudnya? Di mana di sinilah Melaka merupakan pusat perdagangan antarabangsa. Okey. Yang kita boleh lihat seramai 84 jenis pedagang datang ke Melaka dan berdagang di Melaka. Satu dunia? Satu dunia. Okey. Mewah dan begitu mesranya Melaka. Bila terlalu ramai pedagang datang, mesti ada masalah dari segi komunikasi, perhubungan. Jadi macam mana pula kata Melaka ni sebagai asas kepada pemupukan masyarakat pelbagai kaum tu, Cikgu Rama? Di situlah kepintaran raja-raja Melaka pada masa itu. Mereka telah menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lingua franca. Maksudnya? Bahasa menjadi pertuturan antarabangsa oleh semua pedagang yang datang ke Melaka. Guna bahasa Melayu? Ya. Pedagang Cina, pedagang India, semua guna bahasa Melayu? Cina, India, Jepun, semua menggunakan bahasa kita. Okey, baik. Dan bila sebut juga tentang perpaduan ataupun keunikan Melaka, Melaka perbezaannya dari segi perpaduan berbanding dengan negeri-negeri lain. Cikgu Rama, boleh tak cerita sikit pada kita semua ni? Tapi saya nak lebih banyak contoh yang boleh kita kaitkan, Cikgu Rama. Izinkan saya mulakan dengan di tempat yang begitu istimewa, iaitu Jalan Tukang Emas. Jalan Tukang Emas di Melaka ni lah? Ya, tahu di mana? Jongke Street. Jongke Street. Kalau Cikgu Iman lalu jalan tu, Cikgu Iman akan melihat dua rumah ibadat. Okey. Satu rumah ibadat rumah agama Hindu, satu lagi masjid. Masjid dan berampiran. Okey. Di satu jalan itu hanya dilangkah, selangkah aja. Menunjukkan betapa unity-nya. Sebelah-sebelah lah ni. Sebelah-sebelah. Dan beberapa langkah selepas itu, cikgu akan lihat adanya gereja. Dan beberapa langkah selepas itu, cikgu Aman akan lihat Buddhist temple. Itu menunjukkan apa tu? Perpaduan. Dari segi toleransi agama. Sifat keterbukaan masyarakat kita. Hanya di Melaka? Hanya. Itu antara keistimewaan Melaka bila sebut tentang perpaduan. Dan Cikgu Rama, kita selalu dengar tau Cikgu Rama, orang kata kan, perpaduan ni bukan antara kaum sahaja, bukan antara agama sahaja, tapi juga perpaduan ni perlu dipupuk lebih dari itu. Kadang-kadang dalam rumah pun kena ada perpaduan. Maksudnya perpaduan dalam keadaan bukan lebih daripada agama dan bangsa saja. Boleh tak Cikgu Rama cerita sikit? Perpaduan yang macam mana tu? Bagi saya perpaduan itu bermula di rumah lah. Di rumah, okey. Rumah di mana di kalangan kita, tak kira siapa sekalipun, di antara ibu bapa, antara suami isteri, adik-beradik, kita harus memupuk. Pertama ialah toleransi. Toleransi Ya, toleransi, kerjasama. Macam saya lah di sekolah dulu. Perpaduan itu nampak begitu utuh, begitu mudah sebab kita rasa kawan-kawan kita tak kira apa etnik pun, walau apa latar belakang pun, kita boleh makan. Kita boleh makan nasi lemak, kita boleh makan tosai, kita boleh makan kuih tiaw. Lapar terus. Lapar terus. Kenapa? Sebab kita melihat itu keunikan. Keunikan itu bermula di rumah. Di rumah, okey. Kita boleh kongsi di kantin sekolah pun kita boleh kongsi. Asas. Okey. Asas bermula di sekolah, tapi bermula dari rumah. Kita boleh kongsi kawan kita dari Cina, kawan duduk sama-sama makan. Itulah keunikan kita. Peranan sekolah, Cikgu Rama sebagai seorang pendidik di institusi pendidikan, macam mana pula sekolah, kita tengok sekolah, adakah sekolah ni tempat yang terbaik pada masa kini untuk kita tanamkan perpaduan? Cikgu Rama, saya nak timbulkan persoalan tu. Cikgu Rama cuba kaitkan sekolah dan perpaduan. Macam mana dia boleh dihubung kaitkan, Cikgu Rama?
Kalau kita lihat di Melaka lah, sebab Melaka merupakan tempat yang paling unik lah. Sebab apa? Kalau kita pergi ke Bandar Hilir, kita akan lihat Infant Jesus Convent. IJC. Yes. Walaupun convent, kan, tapi kita nampak gabungan di kalangan guru, gabungan di kalangan pekerja dan juga gabungan pelajar. Mereka kongsi di kantin yang sama, aktiviti co-curriculum. Kan? Di mana that's why kita kata Melaka di mana segala-galanya bermula. Kerana perpaduan menjadi tanggungjawab siapa? Bukan saja ibu bapa, malah guru di sekolah. Okey. Dan paling penting daripada banyak yang Cikgu Rahmat ceritakan tadi, saya dapat buat satu bukan rumusan, dapat ceritakan bahawa Melaka dan perpaduan ni dia saling berkait antara satu sama lain. Satu sama lain. Ada love betul-betul besar tu, okey. Cikgu Rahmat, sebagai kita punya pandangan kita sebagai seorang pendidik yang dewasa dan biasa berdepan dengan pelajar-pelajar pelbagai kaum, adakah pelajar pada masa kini faham tentang perpaduan yang mereka alami di peringkat sekolah? Contoh. Ya, memang bagi saya memang benda itu berlaku. Sama ada kita percaya tak percaya, kita melihat apabila mereka terlibat dalam apa-apa aktiviti sukan, apabila dia melihat kawan dia jatuh semasa berlari atau bersukan bermain bola, dia tak tengok siapa pun. Dia akan dia akan berlari pergi menyelamatkan kawan dia. Ini menunjukkan perpaduan merentasi semua benda. Agamanya, budayanya, ekonominya. Maka kita berada di landasan yang betul. Kerana Melaka. Untuk bahagian yang pertama sedikit, banyak sangat idea Cikgu Rahmat ni, terlalu banyak. Kita nak banyak lagi bincang sebenarnya dengan Cikgu Rahmat, terutamanya tentang pandangan Cikgu Rahmat berkaitan dengan perpaduan pada masa akan datang. Khususnya bukan saja di Melaka. Sebab tadi Cikgu Rahmat banyak cerita tentang Melaka. Sebagai permulaan, ini satu tajuk atau satu pengenalan yang cukup bagus sebenarnya bila sentuh perpaduan di negeri Melaka sebagai contoh yang paling dekat dengan kita semua. Dan 3 perkataan Melaka dan perpaduan yang Cikgu Rahmat boleh sebutkan di sini. 3 perkataan Melaka dan perpaduan, apa sebenarnya yang kita boleh kaitkan? Yang pertama, terbuka, bekerjasama, bersatu padu. 3 perkataan yang cukup mudah untuk difahami berdasarkan pengenalan yang telah diberikan sebentar tadi. Cikgu Rahmat nanti dulu, nampak banyak sangat idea tu Cikgu Rahmat. Hadirin sekalian penonton, kita teruskan lagi selepas ini dengan idea-idea yang akan dibincangkan oleh Cikgu Rahmat dan saya. Kita akan teruskan lagi selepas ini dengan segmen yang seterusnya, Akustik Patriotik. Dan kita tak nak terlalu serius perbincangan kita pada hari ini. Kita nak santai-santai kerana ini program kita Cikgu Rahmat. Buat sama dengan saya boleh? Ya, boleh. Sembang perpaduan. Sekali lagi Cikgu Rahmat. Sembang perpaduan. Okey. Dengan jarak sendiri.
sepanjang kedewasaan ku ingin sampaikan pesanan akulah penyambung warisan akulah Okey, begitulah tadi penonton sekalian persembahan akustik patriotik yang telah pun dipersembahkan oleh adik kita tadi dengan lagunya Warisan, dengan lagu yang begitu dekat dengan jiwa kita rakyat Malaysia dan baik-baik lagunya yang dekat juga dengan tajuk yang kita borak-borakkan pada petang ini. Dan kita nak teruskan lagi untuk sesi kita yang kedua ini berkaitan dengan tajuk kita Historia di Melaka. Tapi kali ini kita nak luaskan lagi tajuk borak-borak kita Cikgu Rahmah. Masih lagi dengan Cikgu Rahmah berkaitan dengan Historia di Melaka, Historia di Malaysia pula. Cikgu Rahmah, Cikgu Rahmah lihat perpaduan di Malaysia pada masa kini. Bagaimana Cikgu Rahmah boleh ceritakan sikit? Perpaduan di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini kita dapat lihat. Jom kita pergi jauh ke Birmingham. Birmingham? Ya, Sukan Commonwealth. Commonwealth, okey. Yes, Birmingham di England. Apabila kita lihat pertandingan badminton antara Malaysia dengan India. Walaupun jauh nun di sana, kita nampak rakyat Malaysia beramai-ramai turun ke stadium, memberikan sokongan, bawa bendera Malaysia. Itu Malaysia kan? Yes, walaupun jauh dirantau orang, kita nampak semangat rakyat Malaysia tu. Terasa bulu roma. Semangat. Apabila dengar lagu negaraku, pinggan emas dikalungkan kepada pemain badminton, lagu negaraku tu saya sendiri rasa. Saya Cikgu Rahmah bila sebut sukan ni kan, memang sukan penonton sekalian memang boleh kait dengan perpaduan. Sukan sebagai alat perpaduan. Tapi dalam bentuk yang lebih tidak rasmi, kita lihat perpaduan hari ini dalam negara kita sendiri, di peringkat taman atau kampung Cikgu Rahmah. Macam Cikgu Rahmah lihat di peringkat kawasan perumahan contohnya perpaduan tu. Ya, I think yang ni Cikgu Iman lah sebagai pengurus KRT. Saya sendiri, jawab soalan sendiri tuan-tuan. Tak macam saya lah, tapi Cikgu Rahmah kena jawab soalan tu. Ya, sila. Macam saya sebagai pengurusi rukun tetangga, perpaduan di peringkat kawasan perumahan pada masa kini sangat baik dan sangat cemerlang. Penduduk pemilihan kaum Melayu jenis Indah Cikgu Rahmah boleh duduk sama-sama dalam apa-apa program dan boleh buat gotong royong. Contoh paling mudah, gotong royong, aktiviti sukan dan juga aktiviti belia juga boleh buat sama-sama walaupun berbeza kaum dan bangsa. Itu saya lihat daripada atas sebagai fungsi rukun tetangga. Cikgu Rahmah pula macam mana? Di taman saya pula kan, memang saya duduk di Taman Kerubung Perdana. Oh, Kerubung. Di taman saya memang orangnya mewah-mewah lah. Oh, elit-elit. Tapi masa musim raya, musim Ramadan kita nampak lah keakraban di kalangan mereka itu saling menghantar kuih sebelum buka puasa. Maksudnya di kalangan kaum yang berbeza. Ya. Kalau saya belikan kek bagi kepada jiran saya untuk dia sambut. Berapa buat kek ke? Tak, beli aja ke kedai. Tapi saya nampaklah suasana gembira. Kita gembira melihat rakan kita berjaya menunaikan ibadat puasa. Lepas tu Cikgu Iman, mereka jemput kita makan. Dapat rasa makan dodol, dapat makan rendang, sate. Mana situasi itu masih lagi berkekalan. Walaupun kita dah 65 tahun merdeka, tapi suasana itu masih kuat. Makanan sebagai alat perpaduan, satu lagi contoh yang mudah untuk kita kaitkan. Dan Cikgu Rahmah lihat di negara kita ni, Malaysia ni, untuk tempoh masa mungkin lagi 10 ataupun 20 tahun akan datang, apakah
perpaduan yang boleh dilihat yang akan berlaku di negara kita untuk tempoh tersebut, Cikgu Rahma? Kalau kita lihat setakat ni lah, peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan, Jabatan Perpaduan Negara, Kementerian Perpaduan, kita nampaklah aktiviti yang mereka buat tu telah meletakkan asas yang kukuh lah. Asas yang kukuh yang kita di sekolah kita kena dukung lah. Kita sebagai pemimpin di taman, jom kita jalankan tugas tu dengan tegas. Pastikan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bila kita punya asas yang kukuh, pasti kita akan berjaya. Okey. Dan kita juga, Cikgu Rahma, biasa dengar ayat ni. Mungkin Cikgu Rahma biasa dengar ayat ni. Nak tengok sesebuah negara pada masa akan datang, tengoklah golongan belianya pada hari ini. Mungkin Cikgu Rahma pernah dengar ayat tu lah. Dan belia dan perpaduan. Mungkin Cikgu Rahma boleh buat satu kaitan antara belia dan perpaduan. Belia di Malaysia ni. Ceritakan Cikgu. Belia, kalau kita lihat di negara kita lah kan. Belia, sebab kita telah memupuk nilai bekerjasama, nilai keterbukaan di sekolah. Maka walaupun mereka keluar di taman, mereka main bola sama-sama. Bila ada aktiviti gotong royong, mereka tolong antara satu sama lain kan. Ada yang jadi rela pada waktu malam jaga SRS. Mereka terlibat kan. Ini menunjukkan belia kita pun berada di landasan yang betul. Belia, okey. Yang penting Encik Iman jangan lupa belanja dia orang lah. Ujung-ujung saya yang kena. Okey Cikgu Rahma, betul lah tu. Tapi kan saya tertarik lah dengan tentang makanan tadi Cikgu Rahma. Makanan juga sebenarnya elemen penting dalam memupuk perpaduan. Hari ini kita lihat bagaimana masyarakat kita, contoh kedai mamak. Walaupun kedai mamak tu mungkin orang lihat pada satu kaum saja, tapi hari ini orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India pergi kedai mamak sebagai satu tempat untuk kita memupuk perpaduan yang boleh kita jadikan contoh yang mudah pada hari ini. Cikgu Rahma, sedikitlah tentang harapan mungkin Cikgu Rahma berkaitan dengan perpaduan ini dalam negara kita Malaysia. Harapan tu macam mana? Harapan saya yang saya lihat ialah kerajaan telah memainkan peranan dia melalui agensi-agensi kerajaan. Dan di sekolah, pihak guru memainkan peranan dan pelajar menerima faedahnya, manfaatnya. Di luar sekolah, walaupun kita guru, bila di luar sekolah kita kita ada tanggungjawab sebagai ibu bapa kan, memastikan anak-anak kita menghormati jiran tetangga kan, sentiasa bertolak ansur kan, bersopan santun, amalkan rukun negara. Supaya nilai perpaduan itu sentiasa kukuh. Betul. Sentiasa berada di landasan yang betul. Itu harapan saya lah. Okey, lihat tu penonton sekalian, harapan yang sungguh tinggi Cikgu Rahma nak lihat tentang perpaduan ni bukan hanya di peringkat sekolah, tapi perlu diteruskan di luar daripada bilik darjah melalui aktiviti kemasyarakatan tuan-tuan. Tapi bagi saya Cikgu Rahma, harapan saya pula lah tentang perpaduan ni, kita nak jadikan idea negara bangsa Malaysia itu betul-betul dapat diwujudkan, dan pada akhirnya nanti negara bangsa Malaysia yang sama-sama boleh berdiri sama tinggi dengan negara maju dan duduk sama rendah dengan negara maju juga dapat kita realisasikan, insya-Allah. Penonton sekalian, begitulah tadi antara perbincangan yang sungguh santai, banyak info yang dapat kita terima dan dapat kita bincang dan borak-borak santai pada hari ini. Dan Cikgu Rahma juga sebenarnya beliau dapat banyak berkongsi. Contohnya tadi awal-awal kita dah cerita pasal perpaduan di Melaka, Unistoria di Melaka, Unistoria di Malaysia juga. Saya pun baru tahu tadi tentang jalan Tukang Mas di Jongke Street, ataupun nama lain dia Jalan Hang Jebat. Dan contoh-contoh yang banyak diberikan sudah pastilah memberikan kita banyak maklumat baru tentang tajuk kita hari ini, Unistoria di Melaka. Dan kepada penonton semua, kalau nak lagi banyak lagi slot-slot sembang perpaduan ini selepas ini, saya perlukan, kami semua perlukan respon dan juga reaksi anda semua untuk masa-masa akan datang, dan kejayaan ataupun feedback anda semua untuk slot yang pertama ini akan memastikan Cikgu Rahma, betul, kita dapat buat lagi sembang perpaduan ini untuk seri yang kedua, ketiga, mungkin ke 100 insya-Allah. Dan jangan lupa
kita juga di Perpaduan Melaka ada media-media sosial kita yang perlu penonton-penonton semua like, share and comment. Okey. Dan berikan respon anda, tunjukkan tanda suka, tanda like dan juga berikan komen-komen yang positif. Tak perlu panjang, bagus. Menakjubkan ni pun sudah bagus, Cikgu Rama. Ya, tepat. Dan di akhirnya Cikgu Rama, saya ucapkan terima kasih Cikgu Rama sudi hadir ke studio Perpaduan Melaka kita pada hari ini. Cikgu Rama, jangan sik-sik datang lagi. Cikgu Rama juga sebenarnya beliaulah contoh yang saya boleh ikutkan dan boleh saya tiru bila sebut tentang perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Penonton sekalian, itu saja kita punya slot yang pertama, siri yang pertama untuk sembang perpaduan. Cikgu Rama, macam biasa, sebelum kita akhiri, kita buat sama-sama. Boleh. Macam mana Cikgu Rama? Sembang perpaduan. Cikgu Rama. Okey, sembang perpaduan. Okey, jumpa lagi. Kita mesti sayang kita punya Jabatan Perpaduan punya pegawai-pegawai semua. Sebab mereka betul-betul kerja kuat untuk wujudkan perpaduan antara masyarakat. Untuk negara dan negeri. Kita Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Ingatlah kita, wahai bangsa.